Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua ibu bapa, penjaga dan pelajar-pelajar sekolah rendah Berwibi Telanai. Baiklah, hari ini cikgu akan memberikan penerangan ringkas bagi pembekalan komputer riba dan internet data di bawah Kementerian Pendidikan. Objektifnya adalah untuk menyokong dan membantu pelajar yang memerlukan bagi aktiviti pembelajaran secara talian. Manakala skop projeknya adalah dengan menyediakan komputer riba ini dan data internet melalui kontrak pajakan selama 3 tahun. Sembah ucapan menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebahaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di atas persetujuan Baginda dalam meluluskan projek ini. Untuk pengetahuan semua ibu bapa, penjaga dan pelajar-pelajar semua, projek ini adalah di atas persetujuan Baginda dan diharap semua akan dapat menjunjung kasih kehadapan Majlis Baginda Sultan. Baiklah, ucapan tahniah kepada semua pelajar yang terpilih dalam program bantuan khas laptop 2022 dan didoakan semoga dengan bantuan ini akan dapat membantu semua pelajar-pelajar dalam online learning dan mudah-mudahan ia akan dapat memudahkan semua pembelajaran secara talian yang pada ketika ini berjalan. Supplier dan internetnya adalah daripada Brusin Trading Company, manakala SIM card ataupun internetnya adalah daripada DST Company tu. Dan Alhamdulillah, internet data mula digunakan pada hari ini iaitu 1 April 2022. Dan seperti yang cikgu terangkan tadi, pajakannya adalah selama 3 tahun sahaja. Tetapi bagi pelajar-pelajar, laptop ini hendaklah dikembalikan hujung tahunan ni. Nanti ada pihak sekolah akan memaklumkan melalui grup WhatsApp. Berikut ialah jenis laptop yang dibekalkan. Ibu bapa, penjaga dan pelajar bolehlah membacanya. Kemudian nanti ada cikgu akan share, mengkongsikan slide ini. Ini yang paling important, yang paling penting untuk pengetahuan semua pengguna. Tanggungjawab pengguna. Elakkan daripada menanggalkan SIM card dari komputer. Kenapa? Sebabnya kalau sekiranya ini tercabut, internetnya tu terdisconnect, and then kadang-kadang ia boleh mengakibatkan kerosakan kepada SIM card ini dan terputusnya talian data internet yang dibekalkan tu. Jadinya elakkan daripada menanggalkan SIM card ini dari komputer. Dan yang paling penting juga, laptop pinjaman tidak boleh digunakan untuk cyberbully. Menyebarkan berita palsu atau mencemarkan imej mana-mana pihak atau ahli. Terpaksa cikgu terangkan sebab ini terkandung dalam syarat-syaratnya. Ianya adalah hanya digunakan untuk pembelajaran secara talian. Dan satu lagi, laptop pinjaman tidak dibenarkan semasa ujian dan peperiksaan kecuali kelulusan daripada jabatan berkenaan. Sekiranya kemudian nanti laptop ini akan digunakan untuk teskah, assessment lepas sekolah, sila maklumkan cikgu dulu. Kalau ada kebenaran, maka bolehlah digunakan. Dan juga tidak boleh dikongsikan dengan mana-mana pihak. Kalau laptop ini dikhaskan untuk pelajar ini, maka hanya pelajar itu yang akan dapat menggunakannya. Tidak boleh dikongsikan dengan sepupu kah, kawan-kawan kah, itu tidak boleh. Dan satu lagi, ini perkara yang selalu terjadi apabila dipinjamkan kepada pelajar-pelajar.
elakkan meletakkan makanan dan minuman berhampiran peralatan ICT ataupun laptop yang dipinjamkan, gadget ke apa. Ini untuk mengelakkan kerosakan. Kadang-kadang airnya tu tumpah. Kalau sudah tumpah kan basah, jadinya rusak ataupun dah dapat. Even though macam makanan, kadang makanan tu pun basah, dah dapat. Barang elektrik memang dah dapat yang basah-basah. Dan juga pen drive, elakkan memasukkan pen drive ke laptop dengan jangka masa yang lama. Macam contohnya ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Sebabnya ia akan boleh mengakibatkan kerosakan jua. Dan gunakanlah penekan lonjakan surge suppressor untuk menyambung kuasa elektrik yang bersesuaian. Ini ibu bapa dan penjaga tahu ni. Gunakan yang bersesuaian. Dan ini jo yang paling penting, pelajar akan bertanggungjawab jika laptop pinjaman disalahguna, rosak atau salah letak oleh mereka sendiri atau oleh pengguna lain, termasuk data yang hilang atau rosak pada laptop pinjaman tersebut. Jadinya elakkan daripada peralatan berkenaan daripada rosak ataupun hilang. Jika sekiranya rosak disebabkan oleh kecuaian sendiri, pihak berkenaan ataupun ibu bapa, penjaga dan pelajar hendaklah bertanggungjawab dalam membayar dengan harga yang dinyatakan oleh vendor. Mesti mengusai sendiri, pakai duit sendiri tu. Sekolah indah dapat ikut membayarkan, sebab ini terkandung pada syaratnya. Dan pengguna hendaklah bertanggungjawab dengan hak membayar peranti ini mengikut Undang-Undang Peraturan Kewangan FR Klausa 286-293. Ini peraturan undang-undang kerajaan yang telah ditetapkan. Manakala yang ni yang sudah berlangsung masa hari itu, sewaktu penyerahan laptop, semua hendaklah bersetuju dan menandatangani borang peminjaman peralatan komputer dan memulangkan peralatan laptop berkenaan dalam keadaan baik dan kemas. Sewaktu pemulangan nanti hujung tahun akan diberitahu oleh pihak sekolah. Dan jika ada sebarang kerosakan, hendaklah melaporkan kepada guru ICT dengan segera, jangan dibiarkan. Dan satu lagi, tidak mengurang tambah perisaian software. Maksudnya perisaian software ini di sini jangan diinstal mana-mana game ke apakah tanpa kebenaran dari pihak sekolah. Indah boleh menginstal apa saja walaupun ia mengenai dengan pengajaran, kecuali di atas kebenaran pihak sekolah. Elakkan pada ni, sebabnya ditakuti aplikasi ataupun software berkenaan itu mengandungi virus ke apakah, dan ia boleh akan mengakibatkan kerosakan kepada komputer. Dan tidak menukar setting ataupun password khusus komputer. Ini ada di antara pelajar yang sudah tahu menggunakan, terutama sekalinya yang rendah atas. Jangan sekali-kali menukar setting ataupun password komputer. Ia akan mengakibatkan kepayahan dalam mengaktifkan semula. Jadi keraja tulisnya. Dan tidak menggunakan bagi menonton laman sesawang yang tidak senonoh seperti pornografi dan sebagainya. Ia hanya digunakan untuk pembelajaran, bukan yang untuk yang lain-lain. Elakkan pada ni. Itu saja penerangan ringkas pada cikgu. Semoga dengan penerangan ini akan dapat memberikan kepahaman bersama pada semua. Dan jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi guru ICT sekolah. Sekian, terima kasih.